Berkenaan isu kafir mengkafir satu masa dulu, apabila ada pemimpin negara mengatakan hendak makan sup tangan, sila ke Kelantan. Dan Nabi tidak bercukur kerana tidak ada pisau jilat. Sahabat saya dari parti politik tertentu mengatakan ulama silam juga ada mengkafirkan yang lain, sebagai contoh Imam Ghazali mengkafirkan Ibn Sina. Boleh jelaskan? RUU 355. Kita tulis RUU 355. Waktu pemimpin tu sebut perkataan-perkataan tu, saya kecil lagi, saya tak tahu. Maka saya tak boleh komen kerana maklumat tak cukup. Tapi kena ingat sahabat-sahabat, nak mengkafirkan orang perlu berbukti. Kerana salah mengkafirkan orang, bahayanya lebih besar daripada kita tawakuf, tak ada keputusan selagi mana bukti tak sampai. Tapi kalau siapa-siapa yang mempertikaikan hukum Islam setelah ditegakkan hujah pada dia, kalau dia pertikaikan kerana dia jahil, kita kena tegakkan hujah dulu. Ni ada dalam Quran, hang nak tolak lagi? Saya tolak juga, kafir. Tapi kalau dia kata, ni ada dalam Quran ni, takkan awak nak tolak lagi? Saya bukan tolak yang ni, saya tolak tu, version dia punya. Yang tu tak kafir sebab bukan tolak hukum Tuhan. Contoh orang yang tolak RUU 355, dia bukan tolak, dia tak setuju. Dia tak setuju. Tak setuju bukan makna dia tolak hukum Tuhan. Dia tak setuju dengan cadangan pindaan tu. Contoh, pindaan yang dibuat ni dalam parlimen ni berapa kali pindah? Mula-mula dia cadangkan pindaan tu daripada 356, limit dia 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Dia nak tukar kepada semua hukuman kecuali hukuman mati, selaras dengan undang-undang syariah. Ada yang tak setuju, dia kata mana boleh bagi blank check macam ni. Blank check maksudnya cek kosong. Maka dia kata tak boleh lah, kenalah bagi had. Sebab dia kata jenayah dalam mahkamah syariah ni ada macam-macam, dan kebanyakan jenayah dalam mahkamah syariah victimless, tidak ada mangsa kebanyakannya. Apa kebanyakan yang tidak ada mangsa jenayah dalam mahkamah syariah? Contoh, poligami tanpa izin, nikah luar negara tapi tak daftar dalam tempoh yang ditetapkan bila balik ke Malaysia. Contoh lagi, menyebarkan pandangan yang bercanggah dengan fatwa yang telah difatwakan di negeri. Katalah ada orang ditanya satu ustaz tu mengaji kat Saudi, belajar Hambali, fatwa negeri dia pakai Syafi'i. Orang tanya dia satu hukum, dia bukan tahu pasal fatwa negeri, dia baru balik. Dia pun kata kalau ikut pandangan saya Hambali macam ni. Tengok-tengok negeri dia kata tak, Syafi'i punya yang betul. Maka dia telah menyanggahi fatwa. Dia dianggap telah melakukan jenayah. Jenayah syariah. Maka jenayah syariah ni luas. Jenayah syariah dalam mahkamah syariah tu luas. Dan ada yang bersifat kesalahan pentadbiran, kesalahan pada pentadbiran saja. Maka sebab tu dia kata kena letak limit lah. Lepas tu dia letak limit. Baguslah letak limit. 30 tahun penjara, RM100,000 dan 100 sebatan. Ada juga yang tak setuju. Dia kata, cuba bagi tahu kat saya, kesalahan apa yang dalam mahkamah syariah ni yang boleh untuk dihukum dengan RM100,000? Dia kata tak, kita letak aja. Iyalah, bila letak sekali lagi Don nak buat undang-undang tu. Kita letak lebih-lebih. Adakah kesalahan yang boleh mencapai RM100,000? Maka dia bukan nak pertikai hukum Tuhan yang 100 kali sebat untuk orang zina, 80 sebat untuk orang qazah, 40 sebat untuk orang minum arak tu. Dia tak pertikai. Dia cuma pertikai dari sudut kesesuaian, letak RM100,000 dan 30 tahun penjara. Sebab nak dibuat undang-undang tu di Don. Ada juga yang tak setuju, dia kata jangan letak tinggi sangat. Selagi negeri dengan negeri nak buat undang-undang, dia tak jadi seragam. Ada yang letak 25 tahun, satu kesalahan, negeri lain letak 2 tahun, jadi tak sama, tak seragam. Maka dia tak setuju.
Tak setuju bukan tolak hukum Tuhan. Tak setuju dari sudut yang tu saja. Kalau dia letak awal-awal, pindaan tu apa? Dia kata pindaan ni dicadangkan supaya diletakkan 100 sebatan untuk hukum apa jenayah zina, 40 untuk minum arak, 80 untuk qazaf. Tak ada siapa berani lawan. Kerana itu adalah hukum Tuhan. So jangan emosional sangat. Orang tak setuju dengan 355 ni bukan sebab dia nak lawan hukum Tuhan. Ada yang lawan hukum Tuhan, kita tak nafi. Ada yang lawan, ada yang tak nak. Dia kata saya tak mau. Ada. Tapi ada yang bantah bukan sebab dia lawan hukum Tuhan. Takkanlah satu orang yang mengaji agama, yang nak pertahan sunnah, hari-hari kena maki sebab dia nak mempertahankan sunnah dalam masyarakat. Orang fitnah dia macam-macam, tiba-tiba nak tegakkan hukum Tuhan dia tak mau. Takkan kot. Sebab dia dah kena maki selalu ni. Cuma dia rasa macam ada benda yang kita kena tengok balik. Ataupun dia kata dia mungkin ada cadangan yang lain sebelum dipinda yang ni, besarkan dulu kuasa mahkamah syariah supaya boleh bicarakan kes orang yang bukan Islam. So dia ada jalan lain pula. Perkasakan dulu mahkamah syariah dari sudut dia boleh tuduh orang bukan Islam. Sekarang ni mahkamah syariah tak boleh tuduh orang bukan Islam. So dia kata yang tu bagi kemas dulu, lepas tu baru kita tingkatkan hukuman. So dia ada jalan lain. Masing-masing ada ijtihad. Bila kita emosi tu yang jadi masalah tu. Tak angkat tangan, tanam kat jirat. Come on lah kan.